SPS muka surat 77. Jadi tujuan dia untuk menunjukkan kewujudan cas elektrostatik. Bahan radas yang digunakan, kita gunakan kain bulu ataupun kain sutera, belon ataupun jalur selulosa asetat atau rod politina pun boleh menggantikan belon. Cebisan kertas, tin aluminium kosong, cawan polisterina dengan satu lubang kecil di dasarnya, air dan elektroskop. Jadi itu bahan radas yang digunakan dalam eksperimen inquiry muka surat 77. Apa yang dibuat? Prosedur dia. Pertama, kita gosok sebiji belon dengan kain bulu. Kemudian, dekatkan belon itu kepada cebisan-cebisan kertas dan catatkan pemerhatian. Okey, maknanya belon tu gosok dengan kain bulu. Kemudian, belon tu kita dekatkan dengan cebisan kertas tersebut. Dan yang ketiga, ulang langkah 1, 2 tu, tapi menggantikan cebisan-cebisan kertas dengan tin aluminium kosong, aliran halus air dan juga elektroskop. Maknanya kita akan letakkan belon lah. Maknanya gosok belon tu dengan kain bulu, kemudian ambil belon tu dekatkan pada tin aluminium. Okay, kemudian ulang balik, gosok lagi belon tu dengan kain bulu, kemudian letakkan belon tu berhampiran dengan air yang keluar daripada bekas polisterina yang dicocok tu, yang halus, keluar aliran air yang halus tu. Dan yang keempat, buat ulang yang sama juga, ambil belon tu gosok dengan kain bulu, kemudian letakkan di atas cepil logam elektroskop. Kita perhatikan apa yang berlaku pada kerajang emas. Adakah kerajang emas tu mencapah ataupun tidak. Jadi pemerhatian yang pertama, cebisan-cebisan kertas, tin aluminium kosong dan aliran halus air. Apa yang berlaku? Siapa jawab? Ke arah belon apa dia? Kosong tu. Ditarik. Tertarik. Maksudnya dia menghampiri lah dia mendekati. Mendekati, tertarik ke arah belon. Yang kedua, kerajang emas elektroskop. Apa dia? Apa dia kelas? Apa yang berlaku kepada kerajang emas elektroskop? Apa yang berlaku? Ada siapa yang cuba? Apa yang berlaku? Kerajang emas tu, kita dah belajar semalam secara teorinya. Kerajang emas akan apa dia? Apa? Mencapah. Mencapah Okey, mencapah. Perbincangan. Apakah yang dimaksudkan dengan cas elektrostatik? Gariskan perkataan statik. Cuba gariskan perkataan statik. Statik ni apa maksud statik? Tahu tak maksud statik? Istilah statik. Tahu tak statik? Macam orang kata berlari statik. Berlari setempat lah tak? Berlari setempat. Statik. Jadi statik ni maksud dia ialah tidak bergerak. Tidak bergerak. Statik macam kita lah. Maknanya tidak bergerak. Jadi kalau ada elektro di depan dia, elektro masuk di situ, apa dia? Maknanya elektrik lah. Maknanya cas elektrik. Cas. Mana merujuk pada kita apa kita belajar lah. Iaitu cas elektrik yang tidak bergerak Cas elektrik. Maknanya elektrik. Elektro maknanya elektrik. Statik
tidak bergerak. Statik. Okey. Boleh ya? Boleh ke tak boleh? Respon sikit. Alah, diam je. Boleh ke? Korang-korang angkat tangan. Ya? Ini tak responsif ni, tak seronok lah mengajar. Okey, yang ketiga. Yang kedua. Apakah cas yang terhasil pada belon selepas digosok dengan kain bulu? Apakah cas yang terhasil? Cas apa? Cas apa yang terhasil? Ha? Dia nak cas kan? Jadi cas apa yang terhasil tu? Ada yang jawab? Siapa yang jawab ni? Hajar. Kalau tak sebut nama tak nak jawab, ada berat pula ni. Hajar apa dia ni? Hajar nombor 2. Ha? Mana Hajar? Oh, Hajar. Ya. Apa jawapan nombor 2 tu? Ha? Apa dia? Apa dia, Hajar? Tak tahu cikgu. Cubalah. Cas apa? Kita baru je sebut tadi. Cas tu nama dia tu. Baru sebut. Yang saya tulis dekat whiteboard lah. Elektrostatik. Itulah casnya. Cas elektrostatik. Kan apabila belajar semalam masuk dah kelas. Wah, saya terang semalam. Apabila dua permukaan yang berbeza bahan, ya, material tu berbeza, digosok, maka terhasillah cas elektrostatik. Kau tak faham? Kau tak dengar? Okey, 3. Tandakan right jenis-jenis cas elektrik. Cas elektrik. Cas apa yang ada? Siapa cuba? Sebelum saya sebut nama. Cepat, nombor 3 ni. Nazir. Tandakan cas, jenis-jenis cas elektrik. Mana Nazir? Siapa soalan aku? Tanya pula apa soalan. Awak gimana? Umar Ratu. Ada Umar Ratu? Okey, apa jawapan awak? Cas positif dengan cas negatif. Okey, cas positif dengan cas negatif. Bukan cas neutral ya. Neutral ni tak ada cas. Neutral tak ada cas. Dia tak sebut cas. Kalau kita kata cas neutral, tak ada, salah. Cas elektrik ni ada dua, iaitu cas positif dengan cas negatif. Okey, positif dan negatif. Dua je. Jadi kalau neutral lah. Tapi kita tak panggil cas. Ya, tak panggil cas. 4. Tandakan right apa yang berlaku kepada pembaris plastik selepas digosok dengan kain bulu. Nombor 4. One Danish. Mana One Danish? Saya cikgu. Okey, apa jawapan awak?
Pemindahan elektron. Pemindahan elektron. Sebab apa Abang Danish pemindahan elektron? Sebab apa pemindahan Tahu. elektron? Tak tahu. Mana boleh kau tak tahu, dah macam nak jawab pemindahan elektron? Siapa boleh jawab? Kenapa pemindahan elektron? Kenapa tidak pemindahan proton? Ataupun tindak balas kimia? Syarifah. Syarifah Rabi'atul Adawiyah. Ya, cikgu. Kenapa pemindahan elektron? Kenapa pemindahan elektron? Tak tahu, cikgu. Tak tahu. Siapa tahu? Ahmad Is Daniel. Mana Ahmad S. Daniel? Abad. Faris Saya Arsyad. cikgu, saya. Boleh jawab? Boleh jawab. Kenapa pemindahan elektron? Kenapa tidak pemindahan proton? Tak tahu cikgu. Tahu tak soalan mana? Tahu? Soalan berapa? Soalan nombor 4 Okey, Faris. Ya, cikgu. Kenapa pemindahan elektron? Tak tahu kot, cikgu. Tak tahu. Awak tak faham yang saya ajar semalam? Yang semalam saya ajar semalam lah. Awak tak faham tak? Siapa boleh jawab ni? Itang? Itang. Kenapa pemindahan elektron? Itang. Itang. Ada tak Itang ni? Lah ada. Sam Zinam. Sam. Sam Zinam. Ada tak Sam Zinam ni? Sam Zinam 1. Sam Zinam 2. Sam Zinam 3. Tak ada ya? Apa lagi ni? Cak Jazwan, apa sebab apa? Proton tidak bergerak. Sekarang ni soalan saya. Kenapa pemindahan elektron? Kenapa pemindahan elektron? Awak kata tadi kerana proton tidak bergerak. Okeylah, tak apa. Itu untuk proton. Tapi untuk elektron ni. Untuk elektron ni macam mana? Ya? Awak ingat tak semalam yang saya sebut? Saya ada star dalam buku teks tu. Siapa ingat apa yang saya star ke balik? Cuba tengok buku teks balik. Buka buku teks, buku surat apa semalam? Yang saya star semalam. Ni. Ya. Daripada sini ya. Start daripada sini. Nampak tak? Start dari sini.
Apabila, cuba baca. Siapa boleh baca ni? Cuba baca ni, Nazir. Sampai daripada apabila sampai sini. Cuba baca. Apabila dua bahan yang berlainan sejenis digosok bersama, hanya elektron yang dipindahkan daripada satu bahan ke satu bahan yang lain. Manakala proton tidak bergerak, bahan yang menerima elektron akan bercas negatif. Bahan yang kehilangan elektron akan bercas positif. Bahan yang mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama pula dikenali sebagai neutral atau bercas atau tidak bercas. Jadi di mana point dia untuk menjawab soalan tadi? Kenapa pemindahan elektron? Kerana itu saya nak tahu. Kerana apa? Hanya elektron yang dipindahkan. Kerana hanya elektron yang dipindahkan apabila kita gosok dua bahan yang berlainan jenis. Tu ingat tu betul-betul tu. Ya, hanya elektron. Elektron tu cas negatif. Ingat. Yang cas positif kita panggil proton. Ya. Proton positif. Elektron negatif. Macam tu. Baik ya. Nombor 5. Apakah kegunaan elektroskop? Untuk mengesan apa? Apa kegunaan dia? Apa kegunaan elektroskop? Untuk mengesan Kewujudan cas elektrik. Untuk mengesan kewujudan cas elektrik ataupun boleh juga kewujudan cas elektrostatik. Tu dia. Nombor 5. Nombor 6. Tengok nombor 6. Muka surat 78. Pilih jawapan yang betul. Ya, untuk menyatakan jenis cas yang diperoleh apabila kain dan pembaris di bawah digosok bersama. A. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Daniel Hakim. Cuba A. Mana Daniel Hakim? Okey, cuba 6A tu. Bacalah. Kain kehilangan Kain kehilangan apa? Dia lah. kain Lambat kan? Kehilangan apa? kain kehilangan proton pada pembaris. Ini kain bercas Baru je sebut tadi. elektron. Baru je sebut tadi. Baru sebut tentang siapa yang hilang. Awak dengar ke tak? Kain kehilangan. Yang hilang tu mesti elektron, bukan proton ya. Mesti elektron. Okey, jadi makna sekarang ni. Okey, kita tengok dulu ni. Saya lukis ni. Saya ulang balik apa yang dia sebut. Ya. Cuba kita perhatikan ni kain. Ni kain bulu ya. Yang bulat tu kain bulu, yang panjang ni petak ni ialah pembaris. Okey. Cuba awak bilang dia punya bilangan cas. Yang positif ada sebanyak 3. Yang negatif ada 3. Betul tak? Bermaksud kain bulu ni sekarang ni dia adalah neutral. Pembaris pun sama. Dia ada positif 3, dia ada negatif 3. Artinya kalau kita tolak 3 tolak 3 semua sifar belaka. Tapi itu sebelum bila kita gosok. Ni cerita pasal gosok. Ya.
bila gosok ataupun bersentuhan antara dua bahan yang berlainan jenis, jadi elektron yang akan dipindahkan. Elektron tu daripada mana? Kain bulu. Okey, katakan ini. Kalau saya merujuk pada gambar ya. Bila kita gosok, kita dapati bahawa satu elektron bergerak ke pembaris. Ya. Bila dia gerak sana, so yang tinggal sekarang ni jadi macam mana? Jadi positif 3 tolak 2 kan? Betul tak? Yang ni sekarang, yang pembaris dia jadi positif 3 tolak 4. Betul? Sebab apa jadi tolak 4? Sebab satu cas negatif iaitu elektron telah berpindah ke pembaris. Faham ya? Telah berpindah ke pembaris. So pembaris sekarang ni dia jadi apa? Pecah negatif. Dia pecah negatif dan sekarang ni kain bulu bercas positif. Betul tak? Betul ke tak? Kelas. Betul ke tak? Boleh. Boleh ya? Bukannya dari seorang, orang lain pun respon juga. Tolong respon ya. Kalau tak boleh, cakap tak boleh. Awak belajar ada matematik integer? Nak tanya. Awak belajar dalam matematik integer? Positif, negatif, positif. Belajar kan? Okey, saya nak test satu soalan. Belajar lah. Wan Danish. Saya tulis nombor soalan ni, awak jawab matematik ya. Berapa jawapan dia? Berapa? Mana Wan Danish? Oh, Wan Danish. Wan Danish. Ada cikgu, ada. Jawapan dia. Saya nak jawapan ni. Berapa? Tahu lah. Cuba baca soalan dia. Negatif 5. Dah tu kenapa tak tahu? Setuju ni? Is Daniel. Berapa ni? Is Daniel. Setuju cikgu, negatif 5. Negatif 5 ya. Okey. Jadi sekarang ni, awak dah belajar integer. Sekarang ni saya nak kaitkan apa yang awak belajar dari integer tu dengan cas sekarang ni. Ya. Cuma sekarang ni bezanya awak kena faham. Ya, apabila kita belajar tentang cas-cas elektrostatik ni, apabila berlaku keadaan dua bahan yang berbeza jenis, dua bahan yang berbeza jenis digosok. Sekarang ni dalam konteks kita ni kain bulu dengan pembaris. Sebelum digosok semua neutral. Ya, sebelum digosok dia neutral. Pembaris neutral, kain bulu pun neutral. Neutral tu macam mana kita tahu? Tengok cas dia, cas positif dengan cas negatif ataupun proton dengan elektron dia sama banyak. Bila dia sama banyak, jadi dia kira neutral. Ya, ataupun tidak bercas. Tetapi bila digosok, ini beza dia bila digosok. Bila digosok, cas negatif daripada kain bulu akan dipindahkan ke pembaris. Okey. Awak pun tanya, kenapa pula yang cas negatif yang berpindah? Itulah kita belajar cas elektrostatik ni. Ya. Jadi sebenarnya yang bergerak, yang dipindahkan tu hanyalah yang cas elektron saja ataupun yang bercas negatif. Yang positif tidak bergerak. Dia statik, dia duduk situ. Okey, dia duduk situ. Jadi bila cas negatif daripada kain bulu tu dipindahkan ke pembaris, sekarang ni bilangan cas positif lebih banyak berbanding yang negatif pada kain bulu tu. Maka ia bercas positif kain bulu tu sekarang ni.
Asalnya dia mula-mula dia neutral ataupun tidak bercas. Tapi sekarang ni dia jadi cas positif. Ya. Manakala pembaris pula yang menerima cas negatif, yang menerima cas negatif ni, dia akan menjadi bercas. Sebab sekarang ni yang cas negatif tu lebih banyak banding dengan cas yang positif, maka dia jadi negatif satu, maka dia negatif, bercas negatif lah. Macam tu ya. Okey, jadi maksud di situ kain kehilangan elektron kepada pembaris. Kini kain bercas. Kain bercas apa? Positif. Kerana kain mempunyai apa? Mempunyai apa? Yang berlebihan. Proton atau cas positif yang berlebihan. Macam tu ya. Okey, B. Siapa nak cuba? B. Syarifah Rabiatul Adawiyah. Ya, cikgu. Okey, cuba B tu. Pembaris menerima elektron daripada kain. Okey. Kini pembaris bercas negatif. Okey. Kerana pembaris mempunyai elektron atau cas negatif yang berlebihan. Macam tu lah ya. Barulah nampak faham. Saya pun suka. Okey, jadi macam tu ya. Saya harap awak faham lah. Okey, tengok nombor 7. Nyatakan ciri-ciri cas elektrostatik. Cas-cas yang sama saling, kalau cas yang sama dia saling apa? Menarik ke menolak? Menolak. Manakala cas-cas yang berlainan saling Menarik. Selesai tu. Nombor 8. Ini yang elektroskop ya. Rajah menunjukkan bagaimana elektroskop berfungsi. Okey, pilih perkataan yang betul. Kita ada dua rod satu rod yang neutral, satu rod yang bercas. Yang bercas tu dia ada yang positif dan yang bercas negatif. Kita dapati yang rod negatif, yang rod neutral tu dia punya, apa yang kita nak perhatikan, kita perhatikan kepada dia punya cepir, dia punya kerajaan mas tu. Dia punya kerajaan mas. Jadi awak kena tengok. Kalau neutral ni maknanya dia punya rod ni, cas positif dengan negatif tu mesti sama banyak. Cuba awak bilang kalau awak tak percaya. Cuba bilang. Berapa yang positif? Cuba kira. Semua orang kira. Berapa? Cuba beritahu saya sekarang. Yang positif tu ada berapa? 5. Ada 5. So, kita tulis positif 5. Negatif ada 5. Mana kalau kita tolak 5 tolak 5. Positif 5 tolak 5 mestilah sifar kan? Sifar tu maknanya tak ada cas lah. Ya? Tak ada cas. Betul lah dia kata neutral tu. Kemudian dia ada rod dia. Rod dia punya cepir logam. Cepir logam dia tu pun sama banyak. Iaitu positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Artinya di situ positif 3, negatif 3. Kemudian rod di bawah tu. Okey, bawah tu. Kiri kanan dia pun sama, betul tak? Ada positif 3, negatif 3. Sini positif 3, negatif 3 kan? Betul tak? Jadi sini, ini adalah kerajaan emas ya. Kerajaan emas. Ini adalah kerajaan emas. Kerajaan tu apa dia? Dia macam helaian lah. Helaian kerajaan. Jadi kita dapati apabila rod yang neutral ni didekatkan pada cepir logam tu pada elektroskop lah. Kerajaan emas tu dia tidak mencapah. Ya, tidak mencapah. Berbeza dengan yang bercas. Ya, berbeza dengan yang bercas. Kita tengok yang bercas positif. Macam mana kita tahu cas positif? Dia labelkan lah. Dia dah labelkan siap-siap. Memang senang lah. Ya, dia dah labelkan siap-siap. Senang untuk kita tahu lah. Dia dah cas ditulis. Semua positif.
Ya. Positif 5. Memanglah positif. Ya, tak ada masalah lah. Jadi kita tahu apabila rod yang bercah positif ni didekatkan kepada elektroskop ni, ingat ya, cah yang positif dia tak bergerak. Itu ingat betul. Cah positif tak bergerak. Jadi cah negatif berada kat mana? Berada dalam elektroskop tu. Ya, kita tengok. Pada elektroskop yang asal ya, dia ada negatif 3 kan. Maksudnya dia ada 6 lah situ. Betul tak? Dia ada 6. Macam mana dia tahu 6? 6 tu datang mana? Ini 3 negatif. Ini 3, maknanya ada 6 lah. Betul tak? Ada 6 bilangan cah negatif. Kemudian yang atas ni, dia ada berapa? Dia ada 3 tak? Yang ni, ada 3. Betul tak? Dia ada 3. Jadi maknanya ada berapa? 9. Jadi sekarang ni, yang positif ada, yang ni ada 5. Ya, ada 5. Jadi maka sekarang ni, ya, maka apa yang berlaku ialah cas-cas negatif ni dia akan tertarik ke positif. Dia akan tertarik kepada positif. So, apa yang berlaku? Ini CP logam ya. Yang negatif akan berkumpul sini. Negatif 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang positif. Sebab apa dia pergi ke atas? Sebabnya dia tertarik kepada cah yang positif. Yang negatif dia tertarik pada yang positif. So yang cah positif ni yang berada di atas CP logam ni dia pergi mana? Dia kan tertolak. Dia tak boleh jumpa dengan positif ni. Dia akan pergi mana? Dia akan turun ke bawah. Ya, yang cah positif akan turun ke bawah. Turun ke mana? Turun ke kerajaan tu. Dia jadi sini. Jadi sini pun positif. Jadi positif dengan positif ni dia menolak. Bila dia menolak, kerajaan Mars tu akan mencapah. Dia akan terangkat. Dia akan mencapah. Sebab yang cah negatif semua dah naik atas. Yang negatif telah naik ke atas. Sebab apa dia naik ke atas? Sebab dia tertarik kepada cas positif, iaitu yang rod positif tu. Rod yang bercah positif. Manakala yang positif ni, dia tak pindah ni. Dia walaupun nampak dia bergerak di sini, tapi dia bukan maksudnya dia tak pergi ke tempat lain. Dia pergi dalam kawasan dia je. Jadi dia kira dia tidak dipindahkan. Cuma dia tertolak. Dia tertolak ke mana? Dia pergi ke bahagian kerajaan Mars tu dan juga rod batang dia tu, tengah tu menyebabkan kerajaan Mars tu mencapah. Begitulah sebaliknya kalau kita dekatkan rod yang bercah negatif, semua cah negatif ni. Jadi negatif 5. Ya. Negatif 5. Jadi bila kita dekatkan dia, sama juga. Apa yang berlaku? Yang bercah negatif akan turun ke bawah. Sebab dia tertolak. Kan? Dia tertolak. Dia tak boleh berada sama. Jadi yang berada di atas, yang berkumpul hanyalah yang positif saja. Yang turun ke bawah adalah yang negatif. So, bila negatif bertemu dengan negatif, dia akan mencapah. Ya, mencapah. Itulah pemahaman untuk yang berkenaan dengan yang bawah tu ya. Jadi situ kita dapatlah buat ya. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab untuk 8 yang pertama tu? 8A. 8A. Ajar. Apa 8A ni? Mana Hajar? Oh, Hajar. Hajar 1. Hajar 2. Hajar 3. Tak ada. Umairah tu? Baca yang 8A tu. 8A.
Keranjang emas tidak mencapah kerana cas-cas positif dan negatif menarik antara satu sama lain. Okey, bagus. 8B. Is Daniel. Keranjang emas mencapah kerana cas-cas yang sama akan menolak antara satu sama lain pada keranjang emas. Okey, bagus. Macam tu lah. Okey, nombor 9. Bulatkan keadaan yang menghasilkan cas-cas elektrostatik dalam kehidupan harian. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Faris. Mensereka kain nilon. Satu je. Menyikat rambut. Tadi kan kita dah kata menyikat rambut pada hari panas. Okey. Sekarang ni rambut satu. Kemudian kan rambut ni macam bulu lah. Ibarat macam bulu. Ya. Sikat tu sikat lah. Jadi sikat bersentuhan dengan rambut. Kemudian pada hari panas pula ditambah lagi cepat lah. Jadi itu pun sebagai keadaan yang boleh menghasilkan cas-cas elektrostatik. Itu pun awak boleh test juga. Ya, awak boleh buat, awak katakan mulutnya rambut yang kita sikat ni biasanya rambut yang pakai minyak lah, betul Rambut yang pakai minyak rambut tu. Pakai tak kira lah jenama apa, tak penting. Tapi kalau boleh jenama yang bukan yang jenis gel, bukan gel. Awak pakai minyak rambut yang biasa, yang kering tu Jadi pakai, awak sikat. Kemudian sikat tu, cuba awak dekatkan pada tebisan kertas. Ya. Dia juga akan menghasilkan daya elektrostatik. Kemudian mensetrika kain nylon. Yang semalam saya nak sebut semalam kain tu, kain nylon. Jadi kain nylon ni akan ada cas elektrostatik yang wujud. Okey. Mencuci baju tidak sebab apa? Mencuci baju tidak. Walaupun kita gosok, katakan mencuci dengan tangan lah, bukan mencuci guna mesin tu. Dengan tangan. Kita guna apa? Kenapa dia bukan? Sebab dia ada tindak balik antara berus, kain, air. Jadi itu jadi menyebabkan daya elektrostatik ataupun cas elektrostatik itu tidak boleh wujud apabila ada benda lain, bahan-bahan yang boleh mengganggu pemindahan daya tersebut. Jadi kesimpulan dia, apa yang terhasil apabila objek bergeser? Apa yang terhasil? Apa dia, kelas? Apa yang Cas elektrostatik. Cas elektrostatik. Cas elektrostatik. Okey, selesailah kita punya CPS di situ. Kita nak sambung sikit lagi pembelajaran kita untuk bab 7 ni Kita tengok contoh elektrostatik dalam kehidupan harian kita Dan selalunya dikaitkan dengan fenomena ni iaitu kejadian kilat. Jadi kejadian kilat ni macam mana? Iaitu satu fenomena yang berkait dengan cas elektrostatik. Okey? Elektrostatik. Jadi macam mana? Kita ingat balik elektrostatik ni mesti ada geseran Geseran. Sekarang ni geseran dia antara siapa dengan siapa? Geserannya di antara awan dan udara. Ni awan, ni udara lah. Udara. Jadi apabila dua bahan ni, iaitu awan dan udara, bergeser, dia akan menyebabkan awan yang dicas dengan cas-cas elektrik. Okey? Menyebabkan awan dicas dengan cas-cas elektrik. Jadi kilat berlaku kerana daya tarikan yang wujud antara cas positif pada bumi. Jadi pada bumi ni semua cas positif. Cas positif. Dan pada awan ni cas negatif. Kita dah belajar cas negatif yang akan dipindahkan kepada yang akan bergerak. Yang daripada satu medium ataupun daripada satu bahan ke satu bahan lain. Kalau dalam bahan yang sama tu tak apa. Itu yang macam elektroskop tadi, dia bergerak daripada cepil logam, dia bergerak ke dalam. Itu dalam dia punya kawasan dia, teritori. Tapi sekarang ni dia pindah. Pindah ni ke berlainan benda ataupun bahan yang berbeza. Sekarang ni awan ni bila dia bergeser dengan udara,
awan tu dia akan menerima cas daripada udara. Dan cas tu ialah cas negatif. Ya, sebab udara mengandungi cas negatif. Dia pindahkan kepada awan. So bila cas negatif ni ya dipindahkan kepada awan, ya, cas yang bercah ni dia akan berada di bawah pada permukaan ataupun dalam awan tu, dia akan berkumpul di bawah. Ya, dia akan di bawah. Kemudian cas positif yang terdapat pada awan ni berada di bahagian atas. Sebab apa dia berada pada atas? Kerana sekarang ni antara awan dengan bumi dia hendaklah berbeza cas. Ya. Bumi dia bercas positif. Manakala awan ni awan tu yang bercas negatif tu berada kumpul di bawah. Bila dia kumpul di bawah, bawahlah dia akan ada tarikan. Ya. Maka cas negatif yang berada di dalam awan ni akan tertarik kepada cas positif yang berada di permukaan bumi. Ya. Itu dia. Ini ya. Cas negatif yang terdapat dalam awan ni tertarik kepada cas positif yang berada di permukaan bumi. Itu yang menyebabkan berlaku kilat. Sebab itulah untuk mengelakkan daripada kena kilat ni ataupun kena panahan kilat ni, sesetengah bangunan ataupun premis kediaman dipasang dengan alat yang dinamakan sebagai konduktor kilat. Konduktor kilat ni dipasang pada bangunan bagi menyediakan satu lintasan bagi cas-cas elektrik daripada kilat masuk ke dalam bumi. Ya. Jadi cara ini dapat melindungi bangunan daripada disambar kilat. Sebabnya yang tertarik itu adalah cas negatif, ya, cas negatif. Okey. Ini kalau di sekolah kita gunakan satu alat, ya, itu nama dia gambar foto 7.5. Ini alat dia. Ya. Ini alat dia iaitu apa dia ni? Van der Graaf ataupun penjana Van der Graaf, ya. Ini nama dia, alat dia ni. Penjana Van der Graaf. Okey. Dalam amal ataupun nama dia mesin Wimshurst. Tapi mesin Wimshurst ni kita tak ada. Ya, sekolah tak ada. Yang ni ada. Penjana Van der Graaf. Jadi alat ni dapat menunjukkan bagaimana macam kita kata kejadian kilat tu boleh berlaku. Ya, boleh berlaku. Kita boleh nampaklah aktiviti tersebut. Seterusnya kita tengok penyelesaian masalah harian berkaitan dengan elektrostatik. Ya, kata sini kita tengok dialog, ya. Baru 2 hari lepas saya bersihkan skrin TV ini. Sudah berabuk. Tengok skrin. Pasang tak skrin TV? Ya, cepat berabuk, ya. Cepat sangat berabuk. Sebab apa? Okey, ini alasan dia, ya. Sebab ayah dia ni pandai. Dia kata mungkin ayah ni cikgu sains, ya. Jadi skrin TV ini cepat berabuk kerana cas negatif pada habuk tertarik kepada cas positif pada skrin. Okey. Jadi habuk ni bercas negatif, manakala skrin TV ni bercas positif. Jadi apabila negatif bertemu positif, dia akan tertarik antara satu sama lain. Jadi untuk mengatasi ataupun menyelesaikan masalah ni, iaitu masalah skrin TV yang berhabuk, maka kita kena gunakan kain mikro gentian. Jenis ni, ya. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil microfiber. Ya. Jadi kain jenis microfiber ni adalah kain yang dibuat khas untuk mengatasi masalah skrin yang dipenuhi oleh habuk. Kerana bahan dia ataupun microfiber ni bersifat anti-elektrostatik. Ya. Anti-elektrostatik.
Jadi bila kita nak bersihkan skrin TV ni, kita tak boleh guna kain biasa. Ya. Kain tola good morning tu tak sesuai. Ya. Tola good morning, orang panggil tola good morning. Ataupun kain-kain towel yang biasa. Kita kena cari kain jenis microfiber. Kena carilah, kena tanya. Ya. Kena tanya. Pergi ke DIY tu. Biasanya microfiber ni dia ada kaitan juga dengan kain yang mencuci cermin mata. Siapa yang pakai spek mata? Kan? Dia pakai kain microfiber. Jadi kain microfiber sebab cermin mata pun selalu berabuk juga. Sebab apa? Kaca yang terdapat pada spek mata adalah bercas positif. Ya. Jadi habuk tu memang cas negatif lah. Habuk ni termasuk udara. Ya. Saya sebut tadi antara awan, ya, awan dengan udara. Awan ni bercas positif. Ya, dia bergeser dengan udara bercas negatif. Cas negatif pada udara tu habuk akan dipindahkan kepada awan. Jadi dalam kehidupan harian kita, contoh dalam konteks yang lebih contoh tadi, skrin TV bercas positif, habuk bercas negatif. Jadi habuk tu akan pindah kepada skrin dan melekat di situ. Jadi nak hilangkan kotoran habuk tu, jangan guna air. Jangan basuh pula skrin TV tu. Guna sabun pula. Sudah. Ya. Guna sabun. Sabun dia, sabun Dynamo ke apa benda ke, hancurlah TV awak. Bukan hancur, maksudnya rosak. Ya. Kita gunakan kain. Jangan basahkan. Jangan dibasahkan kain tu. Mesti kering. Ya. Kalau basah, memang tak kesan, akan berkesan pula nanti. Pada TV, pada skrin tu jadi kotor. Jadi bukan semakin bersih, semakin teruk. Dia punya ada meninggalkan kesan habuk pada skrin tersebut, ya. Jadi itulah penyelesaian masalah harian berkaitan dengan elektrostatik. Ya. Okey. Jadi kita akan masuk pada hari seterusnya, ya. Untuk kelas hari ini kita berhenti sampai sinilah. Ya, kita berhenti sampai di sini. Jadi saya nak, ya, awak buka buku SPS, selesaikan kalau belum lah. Sebab ni kita ni ulang kaji ni. Mungkin awak dah buat, mungkin kita dah bincang. Ya, kalau belum, awak buat muka surat 79. SPS, ya. 79. Kemudian 80. Ya. 79, 80. Dah buat ke belum? Sebelum ni. Dah buat ke belum kelas? Dah ke belum? Ya. Belum? 79 belum. 79 belum. 80 dah. 80 dah. Okey, kalau dah tak apalah. Kalau belum, buat. Ya. Buat nanti next class pada hari apa? Khamis Khamis kan esok? Kelas? Khamis. Okey, hari Khamis sebelum kita sambung, kita bincang dulu episod 79 dan 80. Kalau 80 tu dah bincang tak payahlah. Sebab kita nak masuk ke bahagian apa tu? Yang ni lah, yang seterusnya ni. Arus elektrik. Kalau boleh awak baca dulu lagi bagus, arus elektrik. Jadi ada soalan nak tanya? Ada cikgu. Kita berhenti. Jadi saya